Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tajuk bab 5 tingkatan 1 ungkapan algebra. Baik, jom kita lihat video ini bersama-sama. Untuk ungkapan algebra, ada beberapa perkara penting yang para pelajar kena tahu. Yang pertama, ungkapan algebra dikatakan sebagai ungkapan algebra bila ada dua atau lebih sebutan algebra dengan operasi tambah ataupun tolak ataupun darab ataupun bahagi. Okey. Jadi untuk ungkapan algebra mesti ada tambah ataupun tolak ataupun darab ataupun bahagi yang menggabungkan nombor dengan huruf. Macam tu. Contohnya adalah 6x tambah 5y. Kalau kita lihat di sini, yang pertama ada operasi tambah. Yang kedua ada operasi darab. Mana darab? Dekat sini. 6 dengan x hubungannya adalah darab. 6 darab x. Ada lagi operasi lain? Okay, operasi apa? Operasi darab juga. Mana? 5 dengan y. 5 darab y. Ini adalah contoh ungkapan algebra. Kita pergi kepada contoh soalan. Katakan Yani membeli 10 biji apple dengan harga X sebiji. Baik, yang ni membeli 10 biji apple dengan harga X sebiji. Ada berapa apple yang dibeli? Ada 10. Untuk dapatkan harga untuk 10 apple, kita kena darabkan dengan harga untuk sebiji apple lah. Jadi 10 darab dengan sebiji apple, harganya berapa? Harga untuk sebiji apple adalah X. Ini X sebiji. Jadi 10 darab dengan X. Macam tu. Maka jawapannya adalah 10X. Boleh faham? Boleh? Macam tu. Contoh lain. Kita beri contoh lah lain. Katakan tolak 9 daripada suatu nombor X. Tolak 9 daripada suatu nombor X. Maka, apakah operasi yang terlibat? Tolak 9. Tolak 9 dari satu nombor X. Dari satu nombor X, maksudnya asalnya X kena tolak dengan 9. Inilah jawapannya. X tolak 9. Boleh faham ke? Boleh Baik. Kita pergi kepada contoh soalan seterusnya. Katakan hasil tambah G dan H dibahagi dengan S. Hasil tambah G dan H dibahagi dengan S. Kalau kita tengok dekat sini, hasil tambah, maka ada operasi tambah. Apa tambah apa? Hasil tambah G dan H. Maksudnya G tambah H dibahagi dengan S. Baik, ini mestilah hasil tambah G dengan H. Maksudnya G dengan H mesti ditambah dulu. Bila G dengan H mesti ditambah dulu, kita letakkan kurungan G tambah H. Barulah dia kata apa? Bahagi dengan S. Maka kita akan bahagi dengan S. Ataupun boleh juga ditulis dalam bentuk G tambah H dalam kurungan per S. Dia memberi makna yang sama. Dapat? Susah ke senang? Boleh Baik, seterusnya kita pergi kepada contoh soalan lain. Jumlah penumpang dalam P buah kereta dan Q buah van jika sebuah kereta boleh memuatkan 5 orang, dan sebuah van boleh memuatkan 8 orang. Baiklah. Untuk matematik, kita akan buat dalam bentuk point. Kita akan tuliskan dalam bentuk point. Contoh, jika jumlah penumpang bagi P buah kereta,
Jadi kita tengok kereta. Kereta ada berapa banyak? Kereta ada P. Kereta ada sebanyak P. Kereta P. Satu kereta adalah boleh muat sebanyak 5 orang. Satu kereta boleh muatkan 5 orang. Kemudian untuk van Q buah van, maksudnya van ada sebanyak Q van. Van ada berapa buah? Ada sebanyak Q van. Kita tak tahulah van ada berapa, kita tak tahu kereta ada berapa. Kereta ada P, van ada Q. Jadi kita tengok kat sini, kalau satu van boleh muat 8 orang, maka dekat sini satu van sama dengan 8. Yang dia nak adalah jumlah penumpang. Yang dia nak adalah jumlah penumpang. Bila kita nak tahu jumlah penumpang, mestilah kita tambahkan bilangan van dan juga bilangan kereta tadi. Dan setiap satu tu mesti didarabkan dengan muatan setiap kereta dan juga muatan setiap van. Contoh, kalau saya bagi contoh, kalau ada satu van dan satu kereta, maka jumlahnya adalah sama dengan 1 darab dengan 8 tambah 1 darab dengan 5. Boleh? Itu kalau satu van, satu kereta. Boleh. Sekarang ni kita ada sebanyak Q van tambahkan dengan P kereta. Boleh? Maka dia adalah sama dengan Q darab dengan 8 tambah dengan P darab dengan 5. Baik? Maka dia adalah sama dengan Q darab dengan 8 adalah sama dengan 8Q tambah P darab 5 adalah sama dengan 5P. Maka jawapannya adalah 8Q tambah 5P. Boleh? Jadi kata itu saja untuk video hari ini. Kita akan sambung lagi pada bahagian seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.